Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, apa telah berlaku kepada rakyat Kedah yang ditindas ini sahabat-sahabat semua? Oh, ini antara satu perkara yang sedang hangat diperkatakan di media sosial. Apatah lagi, pemimpin-pemimpin daripada Bersatu maupun PAS cuba mengalihkan Tianggul sahabat-sahabat semua. Yang lebih teruk adalah mereka cuba menyalahkan kerajaan sebelum ini. Apa cerita sebenarnya sahabat-sahabat semua? Sehingga begitu sekali ya mereka cuba untuk pertahankan MBI Kedah ini. Ya, apabila berlaku mereka akan cuba mencari alasan demi alasan. Ini yang saya katakan sahabat semua, bahwa kepakaran Parti PAS adalah untuk memusingkan fakta, untuk memindah Tianggul daripada sepatutnya di sini, tetapi Tianggul itu dipindahkan ke arah sebelah kiri. Singitlah jadinya. Jadi mungkin otak mereka juga lebih singit daripada Tianggul yang mereka alihkan itu. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama dan nilaikan sendiri sahabat-sahabat semua sikap-sikap munafik daripada pemimpin-pemimpin Parti PAS dan Bersatu ini. Kan? Terciduk lah on. Tapi senyap tuan-tuan. Senyapnya mereka seumpama senyapnya penyokong Liverpool bila kalah dengan Manchester United. Aku tak sokong. Saya bukan penyokong Manchester United. Jangan marah pula orang Liverpool. Kan? Saya bukan penyokong mana-mana kelab bola. Saya tak follow sangat kelab-kelab bola ni. Walaupun saya duduk Southampton. Kalau siapa yang ikut EPL, dia tahulah Southampton tu kat mana. Okay. Alright. So, dalam kes yang berlainan pula. Dalam kes yang berlainan. Jamal gagal batal saman terhadap KJ. Okay. Jamal gagal batal saman terhadap KJ. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunus hari ini gagal membatalkan saman difailkan Kari Jamaluddin berhubung satu sidang media ketika Perhimpunan Agung UMNO 2022 Januari lalu. Sidang media itu berhubung dakwaan UMNO mengimport perwakilan daripada luar yang bukan perwakilan untuk mengundi usul supaya jawatan nombor 1 nombor 2 tidak dipertandingkan. Peguam Syaki Saiful Zaman mewakili Hairi juga yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO berkata, kegagalan itu susulan Mahkamah Tinggi menolak permohonan membatalkan saman berkenaan atas alasan ada isu yang perlu dibicarakan. Permohonan defendant untuk membatalkan writ saman dan penyataan tuntutan ditolak dengan kos dan dalam kausa. Pesuruh Jaya Kehakiman Dr. Suzana menetapkan 27 ini sebutan kes seterusnya, manakala pemberitaan dijangka pada 2026 katanya. 2026. Khairi turut diwakili peguam Hazan Zamani. Panjang kes civil ni tuan-tuan. Lama. Terlalu banyak kes civil. Sampai kes KJ ni pun 2026. Mahkamah Tinggi menolak permohonan membatalkan saman berkenaan atas alasan ada isu. Okey. Menurut notis permohonan defendant difailkan. Selain itu alasan membatalkan saman itu ialah kausa tindakan pelantif tidak jelas. Selain itu, tuntutan pelantif terhadap defendant didakwa mengaibkan, remeh dan menyusahkan serta tuntutan itu satu penyalahgunaan proses mahkamah. Khairi memfaidkan ini satu alasan yang common lah kalau dalam apa orang kata kes-kes mahkamah ni. Khairi memfailkan writ saman pada 24 Mei menuntut hak ganti rugi 1 juta, ganti rugi am dan perintah supaya Jamal menerbitkan permohonan maaf di akaun Facebook serta TikTok dalam bahasa utama Melayu, Inggeris dan Cina. Dalam penyataan tuntutannya, Khairi berkata pada PAU 2022 yang diadakan 14 Januari lalu, Jamal mengadakan sidang media di PWTC yang dihadiri oleh pengamal media. Pada hari sama, KJ berkata Jamal melalui akaun Facebooknya memuat naik rakaman video sidang itu bertajuk "Saya harap Khairi dikenakan tindakan oleh lembaga disiplin setelah mengeluarkan kenyataan yang sembrono dan memalukan UMNO." Katanya Jamal juga memuat naik rakaman sama melalui akaun TikTok. Bekas Menteri Kesihatan berkata kenyataan berbau fitnah itu antaranya bermaksud beliau pemimpin yang tiada integriti, tiada kredibiliti memimpin dan terbabit atau melakukan jenayah rasuah. Katanya ia turut bermaksud beliau melaksanakan menetapkan pendekan rasuah. Okey. Now, dalam isu ini tuan-tuan, apa yang berlaku? KJ pergi saman
Jamal. Disebabkan satu kenyataan Jamal pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang bertajuk tadi itulah. So Jamal kata bahawa tindakan itu tidak jelas. Tindakan itu tidak jelas. Maka dia pun pergi ke mahkamah untuk membatalkan saman tersebut. So Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa tidak, benda ini ada kes untuk dibicarakan, kembali ke mahkamah untuk nak dibicarakan. Maksudnya come back to the apa orang kata, mahkamah yang membicarakan kes tersebut lah. So dalam kes ini, maka kembali untuk nak dibicarakan dalam mahkamah yang sepatutnya. Okay? So itu je lah cerita dia. So kes ini akan dibicarakan bila? 2026. Aduh. 2026 tapi kes sivil bukan sekejap tuan-tuan. Ambil masa. Dia akan ambil masa. Alright. Okay, habis. Saya nak susun tu. Okay, sebelum kita pergi ke cerita apa orang kata, Kedah Agro dan juga Sanusi, harga beras putih import turun RM2 ke RM3 berkuat kuasa esok. KPKM. Sedikit lagi tentang isu jawapan menteri juga tentang isu Kedah Agro. Syarikat milik MBI Kedah, di bawah selain MBI Kedah, dalam sesi pertanyaan menteri pagi tadi. Orang pos dia main. Main dia pos. Pelik tu. Harga jualan runcit beras putih turun di antara RM2 hingga RM3 di pasaran berkuat kuasa esok menurut menteri. Pada masa ini harga runcit BPI di pasaran dijual sekitar 38 hingga 45 untuk pack 10 kg, dan dengan pengumuman itu maka harga runcit BPI iaitu beras putih import akan turun ke RM35 untuk pack yang sama. Menteri Pertanian dan Ketajaman Makanan Muhammad Sabu mengatakan keputusan itu dimuktamadkan melalui mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup dibuat bagi menangani isu kekurangan beras putih tempatan BPT di besaran susulan pelarasan harga BPI oleh Bernas pada 1 September lepas. Kerajaan optimis inisiatif ini dapat membantu rakyat mengurangi kos sara hidup terutama semasa Ramadan dan musim perayaan yang menjelang. Selain itu, Muhammad berkata bagi meningkatkan pengiraan BPT di pasaran, kerajaan memutuskan supaya semua stok semasa padi dan beras yang telah dibeli oleh pengilang berjumlah 140,000 tan diproses dan dikeluarkan untuk kegunaan pasaran tempatan dengan serta-merta. Dan dalam masa yang sama, sebanyak 20,000 tan, menurut Muhammad Sabu, kerajaan turut bersetuju agar semua kontrak kerajaan menggunakan sepenuhnya beras putih import. Melalui kaedah itu, beras putih tempatan akan bertambah sebanyak 20,000 tan metrik dan diedar sepenuhnya di pasaran pada April ini. Okay. Now, adalah kawan saya tadi kan, dia kata, kenapa turunkan beras putih import ni RM2-3 je Is? Pertama dia import lah kan. Kedua, apa signifikan sebenarnya kalau kita turun ni tuan-tuan? Bila beras putih import ni mahal berbanding dengan beras putih tempatan. Kalau ikutkan, bukanlah kebanyakan, ada di antara kita, dia lebih suka ataupun prefer kepada beras putih import. Okay, beras wangi dan sebagainya. So dalam hal ini, bila penurunan tersebut berlaku, berkemungkinan switch daripada pengguna beras putih tempatan akan pergi kepada beras putih import kerana penurunan pada harga beras putih import. Jadi bila penurunan daripada permintaan terhadap, mungkin tak banyak, ramai lagi yang menggunakan beras putih tempatan, pengurangan itu ada daripada beras putih tempatan disebabkan switch kepada beras putih import yang murah sedikit, maka apa yang berlaku, beras putih tempatan akan melonjak sedikit daripada segi pengeluaran atau supply dia. Dalam masa yang sama, kerajaan juga telah mengumumkan sebarang kontrak kerajaan yang melibatkan kerajaan hanya akan menggunakan beras putih import. So kerajaan, kontrak kerajaan ini menggunakan lebih kurang 20,000 metrik tan untuk, yalah, macam-macam kerajaan punya kegunaan lah kan. So dengan kenyataan itu bermakna sekarang ini akan ada pertambahan 20,000 metrik tan beras tempatan di samping apa yang berlaku tadi. Now, this is a temporary measure. Ini satu tindakan sementara. The only solution, best solution sekarang ini adalah untuk memastikan bekalan tempatan kita cukup
dengan pengeluaran yang cukup. Now, saya baca semalam El Nino, even pokok sena pun menghadapi masalah sekarang ini, pengeluaran padi mereka berkurangan disebabkan oleh cuaca El Nino. Dan cuaca ini dijangka berterusan sehingga beberapa hari, sehingga I think 19, sehingga 20 lebih hari bulan ini. Kan? Sehingga 20 lebih hari bulan. Nah, pengeluaran kita akan terjejas sedikit berkenaan dengan perkara itu dan hopefully kita boleh recover secepat mungkin sebelum atau sekurang-kurangnya sewaktu pada Hari Raya Aidilfitri. Well, saya tertarik dengan apa orang kata, dengan pembangkang-pembangkang yang mengatakan tak ada beras tempatan ni kan. Dia kata kekurangan tersebut, kalau kita tanya pada dia, macam mana dia solve, macam mana kalau dia orang memerintah, dia orang nak solvekan isu ini. Saya tertarik juga, saya nak tanya. Kalau korang memerintah, macam mana you going to solve this issue? Dalam keadaan El Nino yang melanda seluruh dunia dan sebagainya. Di dalam negara kita, pengeluaran tempatan sekarang menurun disebabkan oleh faktor cuaca. Now, how are you going to solve this problem? Are you going to import more? Are you going to give beras import tempatan itu free, percuma? Ada yang mengatakan sebenarnya beras tempatan kita telah ditukar kepada beras import. Kawalan ada, sekatan dah ada, siasatan dah ada. Kita tak menafikan mungkin ada, tetapi bukan dalam jumlah yang terlalu besar. Unless kalau anda boleh buktikan, sila. Tunjukkan dekat mana supaya boleh ambil tindakan. Kalau anda tahu tapi anda sendiri tak menunjuk kat mana, then anda bersubahatlah dengan jenayah. Kan? Ni klaim tapi tak pernah nak buktikan. Masalah. Kan, masalah siapa nak fikir dengan aku lah ni. Alright. So habis kat situ. Baru kita pergi kepada Kedah Agro. Okay, cerita Kedah Agro ni macam ni tuan-tuan. Kedah Agro Holding. Kedah Agro Holding, tadi saya try pergi website dia. Sampai sekarang saya tak boleh buka website Kedah Agro Holding. I don't know why. Saya try cari website dia, tak jumpa. Dia begini. Kedah Agro Holding adalah sebuah anak syarikat di bawah MBI, Menteri Besar Incorporated. Di bawah MBI, maksudnya yang bertanggungjawab terhadap Kedah Agro Holding 100% di bawah Menteri Besar. Arti kata Menteri Besar kena bertanggungjawab dengan anak syarikat di bawahnya, termasuk Kedah Agro Holding. So, apa yang berlaku? Ada di kalangan pekerja mereka sudah sampai 9 bulan tidak dapat gaji. Ada yang 6 bulan, 7 bulan, ada 9 bulan. Tak dapat gaji lagi. Ini bukan ke swasta ni tuan-tuan. Ini adalah kerajaan negeri. Kalau dia kata ekonomi sekarang meleset dan sebagainya, tak ada negeri lain yang ada masalah. Agensi yang ada masalah sedemikian kecuali Kedah. Jadi perkara ini dibangkitkan di Parlimen. Kemudian ada MP Kedah bangun, dia kata, ini adalah masalah yang berlaku kerana kerajaan terdahulu. Kedah Agro sebagaimana dalam audit negara memang bermasalah sejak 2017. Jadi kenapa nak bangkitkan perkara ini? Kan menteri dah kata akan diselesaikan sebelum Aidilfitri ini berjumlah 500,000. Kenapa nak bangkitkan isu ini? Bila kena kat batang hidung dia, kenapa nak bangkitkan isu ini? Kenapa nak bangkitkan isu ini? Kenapa nak politikkan isu ini? Kita dengar kenyataan itu dan saya akan jawab. Okay, sedikit lagi tentang isu jawapan menteri juga tentang isu Kedah Agro, syarikat milik MBI Kedah, di bawah selain MBI Kedah dalam sesi pertanyaan menteri pagi tadi. Saya sebut kepada menteri, kes yang berlaku di Kedah Agro ni sejak tahun 2016-2017 itu tersebut dalam laporan Ketua Audit Negara dan memang disebut dengan jelas waktu itu memang Kedah Agro ni bermasalah dan dosa orang lama itu dipikul oleh kerajaan yang ada sekarang ni, dicuci oleh kerajaan yang ada sekarang ni. Tadi yang Berhormat Menteri sendiri sebut dia telah mendengar taklimat daripada pihak syarikat dan pihak syarikat akan buat bayaran penyelesaian yang tertunggak sehingga sebelum Aidilfitri. Kemudian Berhormat Menteri sebut minta supaya jangan tindas pekerja, jangan melemparkan persepsi di Dewan Rakyat. Sebab tu saya bangun peraturan Dewan 3612, jangan mengelirukan Dewan. Menteri jawablah secara profesional. Kalau nak jawab secara emosi, persepsi atas pentah ceramah silakan, tak ada masalah. Tapi datang Parlimen, dalam Dewan jawablah atas tugas dan tanggungjawab profesional sebagai seorang menteri. Itu sepatutnya menteri yang ada dalam kerajaan Madinah ini buat kerja. Itu yang saya bangkitkan di Parlimen tadi, pagi tadi. Okey, dia kata jangan bangkitkan atas sentimen, bangkitkan atas fakta. Bangkitkan atas fakta.
Kalau nak bangkitkan perkara tersebut, maka bangkitkanlah dalam pentas ceramah. Baik, saya bangkitkan dalam pentas ceramah sekarang ini. Dia sebut, ahli Parlimen PAS tadi mengatakan bahawa kami mewarisi dosa lama Kedah Agro menurut audit negara telah bermasalah pada tahun 2017. Iaitu kira-kira 7 tahun yang dulu. Kedah Agro ni memang dah bermasalah. Audit negara mengeluarkan pada tahun 2017 Kedah Agro memang bermasalah. Soalan kita tuan-tuan. 2020 sampailah ni siapa kerajaan? Takkan masalah kalaulah Sanusi ni seorang pemerintah yang bagus dan hebat. 7 tahun Kedah Agro tu yang lululah bermasalah. Takkan dalam tempoh 7 tahun dia tak boleh nak selesaikan? Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia nak kaitkan tahun 2017 punya masalah Kedah Agro dengan pekerja 20-30 orang pekerja tak dapat gaji, apa kaitan? Itu dipanggil red herring, tuan-tuan. Kalau dipanggil dalam debate fallacies kan. Red herring. Orang cerita bab gaji. Tolong jangan tindas pekerja bab gaji. Dia duk cerita tahun 2017 Kedah Agro dah masalah. Kalau kita nak cerita masalah, banyak company masalah dulu. Tapi adakah kita nak jadikan alasan itu tak bayar gaji sekarang? Dia bukan gaji itu tak dibayar sejak tahun 2017. Gaji itu tak dibayar sejak 9 bulan, 6 bulan yang lepas. Bermakna sejak 2017 sampailah 6 bulan lepas, pekerja-pekerja itu semua ada gaji. Kecuali 6, 7, 8 bulan yang lepas. Jadi, apa yang dibangkitkan oleh Dr. YB Sim itu adalah betul. Jangan tindas pekerja. Kenapa nak kaitkan dengan cerita company ini bermasalah pada tahun 2017 sebagaimana ada di dalam audit report? Sebagai Menteri Sumber Manusia Kasuma, Menteri Sumber Manusia, Menteri hanya mengingatkan kepada owner syarikat, iaitu Menteri Besar Incorporated, supaya jangan tindas pekerja. Itu yang Menteri nak buat. Menteri nak bagi tahu. Menteri nak inform kepada semua supaya jangan tindas pekerja. Kamu tu kerajaan negeri. Tapi itu dianggap sebagai bermain persepsi. Persepsi apa? Persepsi ni tuan-tuan, kalau dia bayar tapi dikatakan tak bayar, itu persepsi. Tapi dah dia tak bayar, apa alasan yang diberikan? Oh, sebab Kedah Agro bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Sebab kamu tak pandai mentadbir. Sebab kamu yang tak pandai mentadbir. Kan? Saya baca kenyataan pekerja Kedah Agro, tuan-tuan. Okey, pekerja Kedah Agro hanya mau gaji. Kesemua 24 kaki tangan Kedah Agro Holding yang berdepan masalah gaji tidak dibayar menegaskan mereka tak pernah terfikir untuk mengaitkan isu mereka dengan politik. Wakil kumpulan itu Muhammad Rezwan Ramli berkata mereka hanya mahu menuntut hak masing-masing. Kerana masalah itu bukan saja menjejaskan pendapatan tetapi keharmonian keluarga. Gaduh laki bini, tuan-tuan. Kan, kereta tak boleh bayar, rumah tak boleh bayar, anak tak boleh hantar pergi sekolah. Ni dah masuk sekolah, nak hantar macam mana? Dengan kos dan sebagainya, makan lagi, bulan puasa, nak masuk raya lagi. Ada di antara kami terpaksa buat kerja sambilan seperti bekerja di kedai makan. Selain bergantung kepada pendapatan isteri, malah ada yang hampir bercerai sebab masalah ini. Secara keseluruhannya gaji kami tertunggak di antara 6 hingga 9 bulan. Dan ini paling lama kerana sebelum ini pun tiada tunggakan. Bukan tiada tunggakan, tapi hanya untuk sebulan. Sebulan je, lepas tu okey. Yang ni paling teruk. Ramai yang kata perkara ini fitnah. Allah. Dia hilang. Ramai yang kata perkara ini fitnah. Ini bukan fitnah, dia kata. Dia kata, tuan-tuan, MP PAS tadi kata, 2017 dah bermasalah. 2017 dah bermasalah, dia kata. Betul, bak kata pekerja tu tadi. Sebulan je tak bayar gaji. Yang ni sampai 9 bulan tak bayar gaji. Bermaksud 20, 23, 24 ni lagi masalah. Lebih teruk daripada 2017.
So kalau dia kata mewarisi dosa orang terdahulu, kami ni pergi cuci. Dia bukan cuci tuan-tuan. Dia macam labu membaiki, macam tikus membaiki labu. Bukan makin elok, makin teruk. Kan? Bukan makin elok, makin teruk tuan-tuan. Makin teruk sekarang ini. Kedah dia dah makin teruk dah. Dengan kerajaan negeri tak mampu nak bayar gaji dia. Sebab itu kenapa Sanusi menuntut duit 100 juta, 10 juta, apa orang kata duit sebagainya, sebab dia dah tak tahu macam mana nak cari duit. Dia dah tak ada idea dah macam mana nak cari duit. Yang bawa pelaburan ni tuan-tuan, federal je, dekat Kulim, satu syarikat chip daripada Jerman akan melabur di Kulim, Kedah dengan anggaran pelaburan lebih kurang 7 bilion USD. Itu federal yang bawa. Kerajaan negeri tak dapat benefit kecuali charge tanah lah. Itu je lah. Dia tak pandai. Kenapa saya kata dia tak pandai? Dia cari gaduh dengan federal. Perlis pandai. Walaupun dia PAS, tapi dia pandai. Dia tak cari gaduh dengan federal. Dia dengar Menteri Besar Perlis pergi bantai Anwar Ibrahim. Tak ada kan? Bukan Anwar Ibrahim pergi balas dendam. Tak ada. Tapi kalau kau dah cakap macam tu, aku pun tak fikir pasal kau lah. Aku pun tak fikir pasal kau lah. Buat apa kau nak fikir pasal kau? Kau pandai lah kau fikir sendiri. Kau rasa engkau terpaling hebat dan sebagainya. Kau fikirlah sendiri. Kedah Agro Holding bayar gaji tertunggak 560,000 bulan depan. Kedah Agro akan membayar gaji tertunggak 560,000 kepada 24 pekerja sebelum Aidilfitri, menurut Stephen Sim. Sim berkata mesyuarat lembaga pengarah memutuskan menghentikan operasi anak syarikat Menteri Besar Incorporated itu. Kan? Justru faedah pendapatan dan gaji ganti notis akan dibayar tempoh 3 bulan mulai Mac 2024. Pekerja juga dinasihatkan untuk memfailkan kes buruh bagi tuntutan gaji terhadap majikan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh didenda tidak lebih 50,000 di bawah peruntukan Seksyen 99A. Terdahulu SIM mengulangi komitmen JTKSM untuk menyiasat semua aduan dalam tempoh 21 hari setelah laporan dibuat. Okey. So, bila sebelum ini tuan-tuan, dia kata kita ni elok, Kedah elok dah. Tuan-tuan, boleh tak kita buat hashtag baru tuan-tuan? Ni saya nak cakap dengan Ketua Penerangan Kedah yang baru lah. Kedah teruk dah. Boleh tak tuan-tuan? Hashtag baru, Kedah teruk dah. Kedah teruk dah tuan-tuan. Kedah teruk dah. Air dia, projek tak masuk, projek kena scam, tanah kena jual, REE kena rompak, gaji tak boleh dibayar. Hashtag Kedah teruk dah. Hashtag Kedah teruk dah, sahabat-sahabat semua. Ayo, ya, mari kita viralkan hashtag ini, ya, hashtag Kedah teruk dah. Walaupun kita lihat ya cubaan daripada pemimpin ahli-ahli parlimen, pembangkang daripada PAS dan Bersatu, ya, berkaitan dengan kegagalan MBI Kedah ini, itu tidak boleh dinafikan. Ini adalah faktanya. Kalau mereka katakan ianya bermasalah sejak 2017, ya, kenapa sebelum-sebelum itu 2017 mungkin dalam 6 ke 7 tahun itu tidak timbul isu bayaran tertunggak selama 6 ke 9 bulan, sahabat-sahabat semua. Dan isu pokok sebenarnya di sini adalah isu gaji tidak dibayar. Bukannya MBI Kedah ini bermasalah sejak 2017. Ya, itu mungkin salah satu puncanya. Tapi isu pokoknya di sini adalah MBI Kedah gagal membayar gaji selama 6 ke 9 bulan. Dan yang lebih teruk lagi dikatakan, ya, mungkin ada di antara mereka tidak dibayar caruman KWSP dan sebagainya. Ianya berlaku bukan tahun 2017, sahabat semua. Ianya berlaku 6 ke 9 bulan yang lalu. Kalau tidak silap tahun lalu bulan September ianya bermula, ya, 24 pekerja ini tidak dibayar gaji. Kita lihat sebentar tadi kenyataan daripada wakil daripada pekerja-pekerja. Mereka katakan mereka bukan mau untuk timbulkan isu ini sebagai isu politik. Tapi apa yang mereka minta adalah minta gaji mereka dibayar. Jangan tindas mereka. Jangan, ya, abaikan kebajikan pekerja. Sehingga akan dikatakan ada yang hampir-hampir bercerai, gaduh dan sebagainya. Kerana 6 bulan, sahabat semua, 9 bulan bukanlah masa yang pendek. Ya, mungkin rumah perlu dibayar, kereta perlu dibayar,
belanja bulanan perlu ada untuk makan, minum, bayar anak-anak pergi ke sekolah dan sebagainya. Tapi kita boleh lihat sahabat semua bagaimana ya ahli-ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu kini cuba untuk memusingkan fakta, untuk menyalahkan kerajaan sebelum ini. Sedangkan hakikatnya perkara ini berlaku tahun 2023. Tahun lalu sahabat semua, siapa yang memerintah? Okay? Kerajaan PAS di negeri Kedah. Bukankah ini adalah faktanya? Adakah mereka cuba untuk mengelirukan rakyat, memperbodohkan rakyat, memperbodohkan pengundi-pengundi mereka, penyokong-penyokong mereka dengan memusingkan fakta ini? Dan sekali lagi beliau menyalahkan YB Menteri, Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Katanya dia berpolitik. Sahabat-sahabat semua, ini adalah tugas rasmi Kementerian Sumber Manusia. Bagi sesiapa sahaja, tidak kira MBI Kedah kah, Menteri Besar Kedah kah, apabila tidak membayar gaji, ini adalah tanggungjawab mereka untuk menuntut supaya gaji itu diberikan kepada pekerja. Bukannya berkaitan dengan politik atau sebagainya. Yang berpolitik itu mereka, sahabat-sahabat semua, memusingkan fakta, yang memusingkan perkara sebenar dan sebagainya, menutupi segala kegagalan. Hashtag Kedah Terukdah. Jadi mari viralkan hashtag ini sahabat-sahabat semua, dan Anda boleh kongsikan kepada kawan-kawan Anda video ini, sertakan dengan hashtag sekali. Terima kasih. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun keangkap 2 tahun keinginan, dalam bahasa Melayanya tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.